Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya, Afiq Syazwan dalam Road to Success SPM 2020. Baiklah, tadi untuk slot yang pertama anda dah pun bersama dengan Wani Kerry untuk subjek matematik bersama dengan Cikgu Azman. Cuma kali ini anda bersama dengan saya untuk subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah dia. Sebab sebelum ni mungkin kita dah belajar bersama dengan seorang ustaz ni. Jadi kali ni kita nak buat pecutan akhir. Untuk recap balik. Untuk orang kata memantapkan lagi persoalan yang berlaku dalam minda kita apabila untuk menjawab SPM nanti. Baiklah, tapi sebelum tu saya nak pesan kepada anda semua, kita masih lagi memerangi wabak penyakit virus COVID-19. Jadi jangan lupa untuk jaga diri anda, patuhi SOP dengan cara menggunakan pelitup muka, hand sanitizer jangan lupa, dan juga jaga jarak anda bersama dengan individu yang lain sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah, sekarang ni kita dah tahu subjek untuk hari ini, tapi kita nak tahu juga siapakah guru jemputan kita yang akan membuat latih tubi bersama dengan kita. Tanpa membuang masa, ini dia kami sediakan VT untuk anda semua mengenai profil guru. Jom kita sama-sama saksikan. Assalamualaikum Ustaz Nazom. Waalaikumsalam Afiq. Apa khabar Afiq? Sehat, Alhamdulillah. Kita pernah bersama sebelum ni ya? Ya, Alhamdulillah. Slot yang pertama hari tu. Ya, kita bersama. Masa tu saya berdua dengan Akmal Nazri. Betul. Ya, baik. Jadi hari ini kita nak buat pecutan akhir Ustaz. Jadi Ustaz ada tak apa-apa pesanan buat calon-calon SPM di luar sana sebelum kita lakukan latih tubi pada hari ini? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan Assalamualaikum semua sekali. Jadi pertama sekali saya harapkan semua calon dapat bersedia untuk kita sama-sama mendengar pecutan akhir kita Afiq. Betul. Okey, dan kita akan buat yang terbaik insya-Allah untuk Quran Sunnah. Mudah-mudahan subjek kita ni kita akan dapat, kalau boleh semua dapat A. Dan kena ingat tahun ni adalah tahun terakhir KDSM. Jadi kita kena orang kata husnul khatimah supaya mendapat keputusan terakhir yang meletup-letup. Yang cemerlang. Yes, betul sekali Afiq. InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz, dengan bantuan Ustaz sebentar nanti kita akan sama-sama usaha untuk memantapkan lagi daya pemikiran kita dan juga untuk menjawab SPM nanti. Tapi Ustaz, kita nak tahu juga pandangan calon di luar sana mengenai subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah ini. Jom kita sama-sama saksikan VT yang telah disediakan ini. Ego. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Abdul Kadir dari SMK Agama Segamat. Saya merupakan calon SPM 2020 yang mengambil mata pelajaran Quran Sunnah. Sepanjang saya mempelajari Quran Sunnah, bidang ulum hadis telah menjadi antara bidang yang amat saya gemari kerana saya dapat mengetahui hadis sahih, hadis hasan dan juga hadis dhaif. Saya dapat membezakan antara hadis yang benar dan juga hadis yang palsu. Malahan, saya dapat mengetahui usaha-usaha ulama terdahulu untuk membukukan dan mengumpulkan hadis-hadis yang palsu. Maka kesannya, jangan semudah seperti saya dapat membezakan yang mana hadis benar dan juga hadis palsu dan dapat mengamalkan hadis sahih dalam kehidupan seharian. Oleh itu, saya mendoakan agar rakan-rakan calon SPM yang lain turut mendapat kecemerlangan dalam SPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hasuna binti Asham, merupakan calon SPM 2020 dari SMK Agama Segamat. Saya merupakan calon SPM yang mengambil mata pelajaran Quran Sunnah. Dalam Quran Sunnah, terdapat bidang ulum Al-Quran. Melalui bidang itu, saya dapat mempelajari cara Al-Quran itu diturunkan dan cara bacaan Al-Quran. Kesannya, saya dapat membaca Al-Quran dengan tepat dan betul. Oleh itu, doakan saya cemerlang A+ dalam PQS. Saya turut mendoakan rakan-rakan calon SPM lain supaya turut cemerlang. Ilmu Quran Sunnah sangat rapat dalam diri saya kerana ianya boleh dipraktikkan dalam kehidupan seharian saya. Saya juga suka Quran Sunnah kerana ianya mudah dihafaz, mudah difahami dan mudah skor dalam SPM. Oleh itu, doakan saya semoga mendapat yang cemerlang dalam subjek Quran Sunnah. All the best kepada semua calon SPM 2020. Bye!
Didik TV KPM. Itu dia Ustaz Nazom. Pandangan calon SPM 2020 mengenai subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah Ustaz, lagi sekali saya nak pesan kepada anda semua, patuhi SOP. Kita kena guna pelitup muka. Hand sanitizer jangan lupa. Ini dia. Okey, mari kita. Mari Ustaz. Dan juga jaga jarak anda sekurang-kurangnya 1 meter bersama dengan individu yang lain. Macam apa yang Hafiz buat sekarang ni bersama dengan Ustaz. Ya, 1 meter ni Ustaz. Ya, jarak. Jarak ni. Baiklah, jadi sekarang kita nak berehat terlebih dahulu Ustaz. Selepas ini kita akan sambung latih tubi kita, pecutan akhir bersama dengan Ustaz Nazom untuk pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa buang masa, kita berehat terlebih dahulu dan kita sambung pula lepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, bersama saya Hafiz Syazwan. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Jadi macam biasa tadi, saya nak pesan kepada anda semua, patuhi SOP, gunakan pelitup muka, hand sanitizer jangan lupa dan jaga jarak anda bersama dengan individu lain sekurang-kurangnya 1 meter. Baiklah, kita masih lagi bersama dengan Ustaz Nazom. Terima kasih Ustaz, Hafiz. Ya. sebelum tu, Ustaz ada bawa student kan? Ya. Kita nak perkenal juga student Ustaz. Ada berapa orang yang akan bersama dengan kita dalam studio pada hari ini? Okay, mari kita lihat pada skrin. Okey. Itu dia. Ada 6 orang. Oh, tiga-tiga handsome. Cantik-cantik. Assalamualaikum semua. Buka mic. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, jadi semua daripada Segamat lah ni? Ya. Jauh kita Semuanya bawa, kan? 6 murid Afiq. Daripada 85 calon, ialah yang 6 yang terbaik yang kita pilih supaya dapat orang kata confirm insya-Allah A+ di situ. InsyaAllah. Jadi mewakili semualah tu. Semua calon insya-Allah dapat Ya. A+ dalam PQS 2020 insya-Allah. Betul itu, dan kita nak pastikan juga calon-calon yang ada di rumah juga kita akan dapat A+. Betul. Untuk kita buat pecutan akhir bersama Yes, dengan Ustaz betul, Nazom. Jadi inilah dia pelajar di studio bersama dengan kita daripada SMK Agama Segamat. Ya. Baiklah Ustaz, tanpa buang masa, kita persilakan Ustaz untuk mulakan latih tubi kita pada hari ini. Silakan. Okey. Okey, pertama sekali kena ingat bahawa tarikh keramat kita Afiq. Ya Ustaz. Okey, tarikh keramat kita ialah pada 1 Mac 2021 bersamaan hari Isnin 2 hingga pukul 4.30 petang. Jadi Ustaz, anak-anak Ustaz semua dah bersedia dan juga semua calon seluruh Malaysia diharap dapat bersedia untuk kita buat persediaan yang mantap untuk menghadapi kertas peperiksaan yang penting inilah. Okey, insya-Allah. Seterusnya Hafiq, untuk PQS ni atau pendidikan Quran Sunnah ni, kita kena menguasai semua tajuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Iaitu ada 6 bidang: pengajian Quran, ulum Quran, akhlak Islam, tamadun Islam, ulum hadis, pengajian hadis daripada buku teks. Itu bukunya. Ini dia, buku buku terakhir teks. kita KDSM. Okey. Betul. Dan juga boleh gunakan modul yang Ustaz sendiri tulis untuk kita sama mengukuhkan lagi, gunakan modul Furqan dengan modul Tanzil untuk kegunaan pelajar. Okey. Jadi insya-Allah akan memantapkan lagi lah persediaan kita dan kefahaman kita untuk subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Seterusnya ialah, secara umumnya ialah subjek Quran Sunnah ini kod dia 527/1. Dan untuk PQS ni ada 2 bahagian, berkata 1, bahagian A 20 soalan objektif. Manakala bersamaan 20 markah. 1 soalan 1 markah. Bahagian B pula 6 soalan pilih 4 sahaja bersamaan 80 markah. Kemudian masa dia 2 jam 30 minit, 20 markah tambah lama bersama 100 markah. Inilah markah yang pelajar akan peroleh dalam peperiksaan itu nanti. Baik. InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz. Okey, seterusnya juga untuk bahagian A tadi tu Afiq dan anak murid Ustaz sekalian. Okey, bahagian A tadi tu ada bahagian objektif. Apa di dalam tu? Soalan objektif, item dia aneka pilihan dan juga aneka pilihan kompleks.
Okey, bilangan soalan 20, jumlah markah 20 markah. Tempoh ujian 2 jam 30 minit. Tetapi kita nak objektif ni kalau boleh 1 minit 1 soalan saja. Okey. Dan wajaran 20% daripada markah keseluruhan. Okey, clear anak-anak murid sekalian? Clear. Okey, Afiq boleh faham Afiq Boleh, Okey, Alhamdulillah. alhamdulillah. Kita tengok sama-sama untuk kertas 1 bahagian A tersebut. Soalan 1 hingga 4 biasa dimulakan dengan pengajian Al-Quran. 5 hingga 8, pengajian hadis. 9 hingga 11, ulum Al-Quran. 12 hingga 14, ulum Al-Hadis. 15, 17, akhlak Islamiah. 18, 20, tamadun Islam. So, ada 20 soalan dekat situ. So, kebarangkalian ialah kalau 1 hingga 4, 2 tingkatan 4, 2 tingkatan 5. Okey, kalau 3, maka 1 tingkatan 4, 2 tingkatan 5. Itu kebarangkalian. Tapi kita kena baca semua sekali. Tak boleh swat-swat sebab bahaya kalau tak keluar kan? Betul. Okey, seterusnya, contoh soalan aneka pilihan. Okey, anak-anak boleh tengok nanti Ustaz akan minta tanya untuk siapa boleh jawab. Boleh. Okey, tengok. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Bismillahirrahmanirrahim, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Jadi menurut pendapat Mujahid, ayat di atas diturunkan kepada para sahabat yang A, berjamaah di masjid. B, enggan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. C, membelanjakan harta ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan D, melakukan solat tahajud dan qiyamul lail. Agak-agak Afiq lah. Kalau Afiq agak-agak ada jawapan tak ke situ? Ada jawapan tak untuk dalam ayat di atas? Yes. Saya rasa ada jawapan. Ada jawapan. Tapi kita tanya pelajar-pelajar kita. Ada tak anak murid saya yang cuba nak jawab? Okey, ada tak? Ada nak jawab? Kalau ada, buka je mic. Itu dia. Okey, Halim. Sila Halim. Okey Ustaz, kalau kita tengok soalan tu daripada ayat Al-Quran tersebut, ada satu kata kunci yang patut kita tengok iaitu Al-Madaji'. Pandai. Tahniah. Jadi jawapannya apa? Al-Madaji' bermaksud tempat tidur. Jadi yang berkaitan adalah solat tahajud. Jawapannya D. Tepat. Tahniah dan memang tepat 1/20 markat. Memarkah dapat Tahniah Halim. InsyaAllah A+ ni. A+. InsyaAllah. Okey, tengok bagaimana kita nak tahu cara menjawab. Macam tadi tu Halim sebutkan bahawa kata kunci al-madaji' yang kita merahkan ini. Sebila merahkan perkataan bahasa Arab Afiq, kita kena orang kata gunakan semua sekali. Daripada form 1 hingga form 5 bahasa Arab tu kita gunakan. Masjid ada tak kat sini masjid? Tak ada pun dalam ayat. So bukan jawapan dia. Kemudian berjihad ada tak? Tak ada juga. So kita dah buang pangkah awal. Kemudian membelanjakan ada, tetapi cerita dalam tajuk ini ialah berkaitan pendapat Mujahid iaitu qiyamul lail, iaitu madaji'. Apa maksud madaji'? Meninggalkan tempat tidur untuk qiyamul lail. So jawapan ialah D. Itulah cara kita nak jawab pada bahagian objektif aneka pilihan A, B, C, D. Okey, contoh seterusnya Fik. Boleh Fik? Boleh. Okey, seterusnya ialah contoh aneka pilihan kompleks. Yang kompleks itu maksud dia macam mana? Ada A, 1 dan 2 Roman contoh dan sebagainya. Okey, soalan dia. Anak murid Ustaz tolong tengok dan lepas ni cuba jawab siapa yang boleh jawab. Antara yang berikut, yang manakah syarat-syarat untuk mentafsir Al-Quran? Kita fokus kepada kata kunci, syarat-syarat untuk mentafsir Quran. 1 Roman, menguasai ilmu bahasa Arab. 2, mahir dalam ilmu asbabun nuzul. 3, menghafaz keseluruhan ayat Al-Quran. Dan yang keempat, mahir ilmu nasah dan mansuh. Okeylah, anak murid Ustaz yang pandai ni. Ada tak contoh nak jawab, siapa-siapa nak jawab dan sebagainya? Ada tak nak cuba dan sebagainya? Ada tak? Ada tak yang nak cuba jawab? Mungkin Afika. Ustaz, saya Ustaz. Dah agak dah. Okey, Afika. Silakan Afika. Jawapannya adalah B, 1, 2 dan 4. Yang ketiga dia tak termasuk. Kita tak semestinya kena hafal semua Al-Quran untuk riwayatan untuk Okey, tepat sekali. Okey, maksudnya bukan syarat nak hafal semua satu Quran baru boleh kita mentafsir Al-Quran. Jadi kita tengok sama-sama. Kata kunci dia apa? Kata kunci ialah syarat-syarat. So mana yang bukan syarat? Afiq kata tadi ialah 3 bukan syarat. So kita bila 3 bukan syarat, kita pangkah dia. Bila pangkah dekat nombor 3, nombor 3 yang ada tu semua, tiba-tiba dapat jawapan Afiq, iaitu jawapan ialah B. Rezeki nama dia. Confirm dapat 2/20 tadi kan? Memang insya-Allah lah. So tolong jawab betul-betul, mudah-mudahan dapat cemerlang dalam PQS. Okey, itu aneka pilihan kompleks.
Okey, untuk peringatan kepada semua calon. Pertama sekali ialah 1 minit 1 soalan. Tu jangan lupa. Jangan fokus lama pada satu soalan. Sebab kadang-kadang ada pelajar fiqh yang dia nak sampai siap. Tak boleh. Dia akan menyebabkan dia tak siap keseluruhan nanti kan. Okey, semak jumlah jawapan. Pastikan 20 yang bertanda hitam sahaja. Jika masih ada masa, contoh ada masa 20 minit sebelum hantar tu kan. Kita hendaklah semak jawapan kepada soalan yang rasa belum yakin jawapan sahaja. So kita tandakanlah, bulatkan ke, bintangkan ke, fokus pada itu sahaja. Itu untuk bahagian A. So anak-anak boleh faham di rumah, dan anak ustaz di sini semua harapnya boleh faham. Boleh. Okey, seterusnya untuk bahagian B pula. Tadi habis bahagian A, bahagian B pula. Bahagian B kita yang pertama ni ialah soalannya subjektif, di mana jenis item dia respon terhad, respon terbuka. Bilangan soalan 6 soalan besar, jawab 4 sahaja, jumlah markah 80 markah, tempoh ujian 2 jam 30 minit. Tetapi anak-anak kena ingat, di sini satu soalan besar dicadangkan 20 minit. Tak boleh lama sangat sebab dia akan drag masa yang lama, akhirnya tak siap menjawab. Rugi kepada kita semualah. Jadi wajaran 80 markah di sini. So tambah lagi tadi 20 bersama 100 markah. Okey, kita tengok sama-sama. Bahagian dia, soalan 1 mestilah pengajian Quran. Tingkatan 5 akan twist dengan pengajian hadis tingkatan 4. Okey, soalan 2. Pengajian Al-Quran tingkatan 4 akan twist dengan hadis tingkatan 5. Soalan 3. Ulum Quran. Soalan 4. Ulum hadis. Soalan 5. Akhlak Islamiah. Soalan 6. Tamadun Islam. Afiq, kalau Afiq suka bahagian apa dulu, ingat tak? Akhlak Islamiah. Ya, itu yang paling mudah. Jadi pelajar kena pilih 4 bidang yang paling mudah yang boleh skor. Apa-apa, yang penting 4 sahaja. Okey, boleh teruskan Afiq? Boleh, silakan Ustaz. Okey, seterusnya. Tengok bila pengajian hadis, Ustaz tahu hari ini dan besok masa untuk kita study betul-betul sebab kita periksa pada hari Isnin. Okey, tengok. Pertama sekali, fokus kita sebab nuzul ayat. Jadi tingkatan 4 ada 4 asbabun nuzul, tingkatan 5 ada asbabun nuzul 5 juga. Jadi kita kena tengok dalam perkara asbabun nuzul ini, anak-anak sekalian, kita kena kuasai watak cerita tu. Okey, dan peristiwa yang berlaku. Sebab watak 1 markah, kemudian cerita itu 1 markah. Okey, untuk dapatkan 2 markah. Intisari ayat mesti menggunakan ayat yang lengkap. Fakta dan huraian. Contoh, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan, mengarahkan, meminta, menjelaskan dan sebagainya. Hukum tajwid confirm akan keluar dalam periksa, iaitu nyatakan hukum tajwid 4 markah, kemudian tuliskan kalimah 4 markah, dan cara bacaan. Ada keluar juga tapi jarang-jarang, tapi kena bersedia juga untuk bahagian cara bacaan. Kefahaman ayat dan KBKK mesti menguasai keseluruhan isi pelajaran dan juga kefahaman lanjut mengenainya. Okey, kemudian kebat confirm kena fakta, huraian, dalil dan rumusan. Pengajaran ayat, ingat anak-anak sekalian, pengajaran mesti menggunakan ayat lengkap aplikasi, iaitu umat Islam hendaklah, umat Islam seharusnya, atau pelajar perlulah, dia mesti ayat aplikasi kepada kita. Itu untuk fokus kepada pengajian Quran. Jadi hari ini, esok fokus betul-betul, hafal betul-betul. Kita pergi kepada contoh soalan. Okey, akan diberikan potongan ayat Al-Quran, iaitu pengajian Al-Quran dibagi tajuk hukum menutup aurat. Ini contoh soalan. So bila pengajian Quran, soalan yang pertama dia akan tanya ialah sebab nuzul ayat. Contohnya, berdasarkan ayat di atas, nyatakan sebab nuzul ayat. So, pelajar kena fokus kata kunci, iaitu nyatakan sebab nuzul. Dan Ustaz beritahu tadi ialah mesti ada watak. Siapakah orangnya? Iaitu Asma binti Abu Bakar telah bertemu dengan Rasulullah SAW dengan memakai pakaian yang nipis. Watak dia Asma. Apa cerita dia? Apa peristiwa dia? Lalu baginda menyatakan perempuan yang telah haid tidak boleh menunjukkan auratnya kecuali muka dan tapak tangan. Itu peristiwa dia. So pelajar kena ingat watak, pelajar kena ingat peristiwa dia, baru dapat 2/2. Kalau watak tak ada, cerita betul, berapa agak-agak Fik? Mungkin 1. Yes, tepat sekali. Pandai Fik, 1/2 markah. So anak-anak tolong perhatian di sini. Okey, seterusnya kepada soalan yang kedua. Nyatakan hukum tajwid bagi kalimah yang bergaris dalam petikan ayat yang diberikan tadi itu. Jadi kita tengok sama-sama. Nyatakan. Bila nyatakan, sebutkan saja. So dekat sini diberikan contoh A ialah perkataan absarihim wa yahfazu.
Okey, khabirum bima. Okey, au abaihin, dan D ialah mirrijali. Okey, anak-anak murid ustaz yang pandai-pandai dan bijak belaka ni, siapa nak jawab untuk A? Apa hukumnya? Siapa nak jawab A? Apa hukumnya? Saya. Siapa tu? Warisha. Saya, Warisha. Okey, Warisha, silakan Warisha. Lama tak jumpa Okey, Warisha, apa hukumnya Warisha? Okey, hukumnya mim mati bertemu waw adalah izhar syafawi. Alhamdulillah, Syafawi. 1 markah dapat. Okey, B, khabirum bima. Siapa nak jawab? Khabirum bima. Siapa tu? Denny. Iaitu Dennis TV. Dennis, nama dia ialah Alif. Alif Daniel. Nama, Okey. nama famous ni, nama Famous popular. lah tu. Cik. Okey. Baik, Okey, silakan. apa hukumnya? Apa hukumnya? Okey, hukumnya iklab sebab mim bertemu ba. Tanwin berjumpa dengan ba. Okey, seterusnya C. Au abaihinna. Apa hukum? Siapa boleh jawab? Mat Au wajib. Tak apalah, abaihinna. bagi mereka. Mat wajib. Saya Ustaz. Okey. Okey, silakan. Silakan. Silakan, cuba. Okey, untuk C jawapan dia adalah mat wajib mutasil. Okey, mad wajib mutasil. Betul tak Afiq, mad wajib Betul. mutasil? Kenapa mad wajib mutasil? Sebab apa? Sebab apa? Alif bertemu Hamzah. hamzah dalam satu kalimah. Okey, mirrijali. Siapa boleh jawab? Mirrijali. Siapa boleh jawab? Saya Alhamdulillah, Fikri. Fikri. Okey, apa jawapannya Fikri? untuk mirrijali jawapannya alif lam syamsiah. Tahniah. Okey Fikri, tahniah. Betul jawapan dia. Tengok sama-sama kat sini anak-anak murid ustaz semua sekali. Jadi pertama mesti ada kata kunci ataupun mesti ada isi soalan tu wajib ada. A, jawapannya ialah izhar syafawi, 1 markah. Khabirun bima, iklab, 1 markah. Au abaihinna, 1 markah, mak wajib mutasil dan mirijali, alif lam syamsiah. Ingat satu hukum saja perlu diberikan. Jangan beri 2 hukum, 3 hukum. Sebab kalau diberi 3 hukum, 1 salah kira kosong markah. Okey, jadi tolong berhati-hati, 1 saja. Jangan bagi banyak-banyak hukum. Okey, seterusnya soalan ketiga Fiq. Berdasarkan ayat yang tadi tu, tulis contoh kalimah. Bagi setiap hukum tajwid berikut contoh kalimah. Okey, diberikan hukum dia. A, wajibul gunnah. B, qalqalah sughra. C, izhar halqi. Dan D, mad arid li sukun. Okey, ini potongan dia. Afiq nak cuba jawab tak dulu? Ataupun ada apa? Okey, nanti dulu Wajibul gunnah. Kita kena ingat. Wajibul gunnah ialah nun sabdu ataupun mim sabdu. Qalqalah sughra di permulaan ataupun di pertengahan ayat. Izhar halqi, kena ingatlah huruf izhar tu kan. Okey, mad arid li sukun Afiq yang paling di hujung ayat. Betul tak? Okey, ustaz nak ada satu boleh jawab anak murid ustaz dulu? Anak murid ustaz dulu. Afiq ustaz nak bagi mad arid li sukun. Okey, anak murid ustaz. Wajibul gunnah, siapa nak jawab? Anak murid ustaz. Saya. Afika, sila Afika. Jawapan dia innallaha. Ya, di sini. Gariskan Innallaha. Tahniah Afika, pandai. Betul. Qalqalah sughra, siapa nak jawab? Ustaz, saya nak tanya. Nak tanya? Okey, tanya. Ustaz dia nak tanya. Ada nak tanya. Ya, saya. Wajibul gunnah pada inna, tapi kita kena buat 2 kalimah Ustaz. Okey. Inna boleh 1 saja. Kalau nak tulis 2 kalimah, kena gariskan inna itu. Okey, ingat kena gariskan tempat hukum. Okey, qalqalah sughra. Siapa nak tolong jawab? Qalqalah sughra. Ya Ustaz. Okey, Halim. Silakan Halim. Okey, qalqalah sughra jawapannya min absarihim. Betul. Absarihim. Gariskan ba. Absarihim. Tahniah Halim, betul. Absarihim dekat sini di pertengahan ayat. Okey. Izhar halqi. Siapa nak tolong jawab? Izhar halqi. Saya Ustaz. Siapa tu? Warisha, silakan. Okey, izhar halqi kalimah dia minha. Minha. Okey, minha. Dan Afiq. Saya tak nampak Ustaz, Tak jauh nampak. sangat. Tak nampak. Di hujung ayat iaitu tuflihun. Yasnaun, yang belakangnya ada waw nun. Kena baca 2, 4, 6 harakat. Okey. Ini cara menjawab dia anak-anak sekalian. Mesti ada isi soalan. Jawapan dia kena gariskan. Innallaha, inna kena gariskan. Min absari, min, okey.
dengan qala absarin kena gariskan. Sebab itu penting. Kalau ada dua hukum di situ, kamu tak gariskan kira salah. Jadi kena gariskan tempat hukum. Minha. Okey, yasnaun wa kena gariskan juga. Kena ingat, beri satu contoh sahaja juga. Jangan beri tiga. Tiga tu satu salah kira kosong markah. Jadi kena berhati-hati, gariskan tempat hukum untuk selamat, untuk dapat 4/4 markah di situ. Jadi Ustaz, sekiranya kalau calon itu terlupa untuk gariskan tempat hukum. Okey. Contoh tadi, innallaha. Kalau tulis inna sahaja, memang itu hukumnya betul. Tapi kalau ada hukum yang ada di situ, takut nanti pendak akan pangkah di situ sebab tak gariskan. Kita tak faham apa kehendak soalan. Baik. So yang paling selamat Afiq kena gariskan. Okey, semua calon SPM Memang kena dah tahu. gariskan tempat hukum tersebut. Okey. Okey, Baik. terima kasih. InsyaAllah. Seterusnya ialah yang terakhir untuk pengajian ini ialah pengajar ayat. Boleh terapkan untuk pengajar hadis juga, iaitu terangkan satu pengajaran. Maksud dia apa? Terangkan. Okey, siapa boleh terangkan? Bila terangkan, berapa jawapan yang nak? Anak-anak ustaz, boleh tolong jawab tak? Siapa boleh tolong jawab? Bila terangkan, berapa jawapan yang nak? Siapa? Saya Ustaz. Okey. Okay. Untuk pengajaran, kita kena bagi fakta dengan huraian. Betul. 2 jawapan. Dua jawapan. Maksud dia, bila terangkan, dia nak fakta dan huraian. Betul tak? Betul. Okey, so pertama mesti ada isi soalan. Satu pengajaran daripada ayat ialah, okey, kita hendaklah menutup aurat. Itu satu markah sebagai fakta. Ditambah dengan dia punya huraian agar terselamat daripada fitnah. So agar itu ialah orang kata sebagai huraian. Dapat satu markah juga, 2/2 markah. So kalau tak bagi huraian, tak dapat 2/2 markah. Okey, Afiq dan anak sekalian, berharap semua boleh faham untuk bahagian pengajar ayat. Sama juga dengan pengajar hadis, sama juga. Mesti fakta huraian. Okey. Baik, seterusnya ialah pengajian hadis. Bidang yang kedua, Afiq, iaitu fokus utama kita adalah sebab urut hadis. Kalau ada sebab urut hadis, mesti kita kena hafal. Dan satu je tajuk pun yang ada urut hadis, iaitu konsep niat. Berkaitan dengan seorang sahabat nak berhijrah ke Madinah untuk mengahwini Ummu Qais. Nama dia Muhajir Ummu Qais. Okey, itu saja. InsyaAllah ingat kan? Okey, masuk potongan hadis. Ini maksud dia respon terhad. Yang dipotong sahaja. Kalau bagi semua sekali, tak dapat markah. Jadi kena hati-hati. Pastikan yang dipotong sahaja. Okey, kefahaman hadis dan TBK. Kuasai tajuk tersebut keseluruhan dan kefahaman lanjut mengenainya. Kebat macam biasa, fakta, huraian dari rumusan dan pengajaran sama dengan tadi tu. Pengajaran Al-Quran dan hadis sama cara dia. Mesti aplikasi. Umat Islam hendaklah, pelajar hendaklah dan sebagainya. Okey, kita bagi contoh soalan. Ni yang paling best ni. Ustaz suka bagi pengajar hadis. Tajuk dia contohnya lah tanggungjawab individu muslim. Semua kita lah bertanggungjawab. Okey, semua kita pemimpin. Jadi, apa hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Okey, anak murid yang pandai, siapa boleh jawab untuk potongan pertama? Ada volunteer? Ada volunteer? Ke Afiq nak jawab? Afiq nak jawab? Afiq Okey. Okey, Afika. Sila Afika, apakah maksud fal amirul ladzi ala nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi? Baik Ustaz. Amir, maka Ustaz. seorang ketua adalah pemimpin ke atas manusia dan dia bertanggungjawab atas rakyatnya. Okey, tahniah, iaitu seorang ketua yang pemimpin ke atas rakyatnya dan dia bertanggungjawab ke atas orang yang dipimpin. Okey, seterusnya. Potongan warna biru. Wa rajulur ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Siapa boleh tolong jawabkan apa maksud potongan tersebut? Okey, nama dia Ustaz. Fikri, sila Fikri. Okey, Fikri. Okey, untuk rangkaian seterusnya maksudnya, dan seorang lelaki adalah pemimpin ke atas ahli keluarganya dan dia bertanggungjawab terhadap mereka. Okey, tepat sekali. Bijak anak murid Ustaz. Okey, itu warajul. Rajul lah seorang lelaki. Okey. Baik, potongan yang ketiga yang purple. Siapa nak jawab? Wal mar'atu. Siapa yang perempuan kat sini? Wal mar'atu. Okey, anak murid Ustaz. Siapa nak jawab? Siapa tu? Warisha. Warisha. Okey, apa maksud wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Seorang perempuan adalah pemimpin ke atas harta suaminya
dan anak-anaknya dan dia bertanggungjawab terhadapnya. Okey, tepat sekali. 2 per 2 markah Hafiq. InsyaAllah tanpa ragu sebab dah hafal. Ya. Okey, dan yang terakhir, wal abdu. Siapa boleh bagi maksud? Wal abdu ra'in ala mali sayyidihi wa masunanhu. Siapa? Okey, Danny. Okey. Apa maksud dia? Jawapan. Okey, maksudnya seorang hamba adalah pemimpin ke atas harta tuannya dan bertanggungjawab terhadapnya. Okey, tahniah, tahniah dan tahniah. Betul semua sekali. Baik. Okey, jadi kat sinilah berdasarkan di atas inilah maksud potongan yang kita sebutkan tadi tu. Kalau dapat jawab macam tu dalam periksa Hafiq, confirm penanda akan senyum sahaja. 2 per 2 markah. 2 per 2 markah. 2 per 2 markah. Markah penuh lah tu. Ya. Untuk soalan ini. Yes, untuk Baik. soalan 1. Okey, seterusnya soalan 2. Baik Ustaz. Ni soalan 2 dah. Soalan baru 2. soalan 2. Soalan banyak lagi. Banyak lagi. Okey, banyak lagi. Tapi Ustaz, kita nak berehat terlebih Okey. dahulu. Boleh Ustaz ya? Boleh. Jadi kita berehat terlebih dahulu dan selepas ini kita nak tahu juga jawapan untuk soalan yang nombor 2 tadi daripada Ustaz Nazom dan juga pelajar-pelajar yang ada di studio. Kita berehat terlebih dahulu. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi kita dalam Road to Success SPM 2020. Jadi hari ini subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah bersama dengan Ustaz Nazom. Baik, silakan Ustaz, kita sambung. Okey, terima kasih Hafiq. Soalan 2 rombongan tadi itu untuk bahagian pengajian hadis ya anak-anak. Nyatakan peringkat-peringkat tanggungjawab. Confirm. Tadi dah hafal ada 4 peringkat. Itulah jawapan dia. Okey, siapa yang nak tolong jawab Ustaz? Siapa nak tolong jawab? Ustaz, saya. Siapa tu? Tak nampak? Izzy. Okey. Silakan Izzy. Peringkat-peringkat tanggungjawab. Okey. Okey, 4 peringkat tanggungjawab ada 4. Yang pertama? Okey, yang pertama Al-Amir, ketua. Okey, yang kedua Ar-Rajul, lelaki. Yang ketiga Al-Mar'ah, perempuan. Dan yang keempat Al-Abdu, hamba. Alhamdulillah, tepat sekali dapat 2 per 2 markah. Bila nyatakan, hanya nyatakan sahaja peringkat-peringkat tersebut tanpa perlu kepada huraian. Okey, seterusnya, Afiq, kita pergi kepada ulum Al-Quran. Okey, anak-anak sekalian, kepada bidang ulum Quran, bidang yang paling Ustaz suka juga, yang wajib jawab. Okey, fokus dia ialah bila kita baca buku tadi tu, mestilah pengertian istilah kena hafal. Iaitu hafal dengan sempurna sebagaimana yang kita belajar kat dalam kelas. Tasmik dengan rakan supaya kita dapat orang kata ingat mengingatilah. Maksud dia betul supaya lancar tersebut kan. Jadi kita ada hari ini dengan hari esok Afiq. Sebab periksa pada hari Isnin. Okey, ciri-ciri istilah. Fahami ciri dan contoh. Contohnya lah ayat makiyah pendek, ayat madaniyah panjang. So, ciri itu paling kurang kena ingat 2 ciri. Okey. Kemudian, sejarah perkembangan ulum Quran dan KBKK. Kuasai keseluruhan isi pelajaran dan kefahaman lanjut mengenainya. Zaman pertama zaman Rasulullah, zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Osman, zaman Sayyidina Ali, Umayyah, Abbasiyah. Kena tahu setiap zaman tersebut paling kurang 2 isi penting. Baik. Okey. Kemudian, kebat macam biasa sama untuk semua bahagian. Fakta, huraian, dalil, rumusan. Okey, kita pergi kepada contoh soalan. Okey. Contoh soalannya ialah, yang pertama sekali ialah, mesti soalan 3 ni ialah, 3A mesti takrifkan. Iaitu istilah berikut. Berikan pengertian. Iaitu satu roman ialah Al-Quran, 2 roman ialah Makiyah berdasarkan tempat. So, bila takrifkan, kita ingat semula apa yang kita hafal ketika belajar dahulu. Okey, Al-Quran. Anak murid, siapa yang boleh jawab? Anak murid Ustaz? Takrif Al-Quran. Siapa boleh jawab? Tak ada? Ada tu saya lah Ustaz. Okey, cuba. Silakan. Cuba Afiqah. Ada 7 poin Ustaz. Yes, 7 Yang pertama, poin. kalam Allah yang bermujizat. Betul. Yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Betul. Secara mutawatir. Betul. Melalui pentaran Jibril. Betul. Membacanya adalah ibadah.
dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Alhamdulillah, tepat. Untuk pengertian Quran ni ada 7 perkara. Ibu dia ialah mesti kalamullah yang bermukjizat. Kalau tak ada itu, dapat 1/2 sahaja. Okey, ditambah dengan 3 yang lain lah. Jadi kena ingat, maksud mesti hafal sama sebagaimana kita belajar di dalam kelas dengan guru dan sebagainya. Okey, makiyah berdasarkan tempat. Makiyah, maksud makiyah Madinah ada 3. Masa, tempat, golongan. Jadi makiyah berdasarkan tempat. Siapa boleh jawab? Makiyah berdasarkan tempat. Adik nak tolong Ustaz? Nak tolong jawab? Right. Okey. Jenis TV. Okey, silakan. Okey, kalau berdasarkan tempat, Al-Quran diturunkan di Mekah dan daerahnya seperti Hudaybiyah, Arafah dan Mina. Okey, tahniah, tepat sekali. Iaitu ayat Quran ataupun surah yang diturunkan di Mekah dan daerah sekitarnya. Okey, itulah cara untuk jawab takrif ataupun pengertian. Confirm dapat 2/2 markah. Okey, kita buat orang kata uji cuba. B 1 Roman. Okey, senaraikan. Ustaz nak tanya anak murid Ustaz, bila senaraikan, bagaimana kita nak jawab? Bila kata kunci senaraikan, bagaimana nak jawab? Siapa boleh bantu? Siapa boleh bantu anak murid Ustaz? Siapa boleh bantu? Halim. Halim. Okey, macam mana Halim? Okay, kalau senaraikan, jawapan kita ada fakta sahaja, tak perlu huraian. Okey, tahniah. Maknanya senaraikan kata kunci dia, sebut saja. 1, 2. Dia nak 2 kan? 2 jawapan sahaja. Kalau jelaskan, siapa boleh terangkan? Bila jelaskan, bagaimana kita nak jawab dalam periksa? Jelaskan. Okey, siapa nak tolong jawab? Bila jelaskan. Ada? Saya Ustaz. Okey, Warisha. Silakan Warisha. Macam mana nak jawab? Kalau jelaskan, kita kena ada fakta dan huraian. Okey, contoh jawapan ada tak kat situ? Contohnya? 2 dalil akli mukjizat akli tentang mukjizat Al-Quran. Jawapan pertama apa? Okey, jawapan pertama, ketinggian bahasa Al-Quran mengalahkan pakar bahasa Okey. kerana susunan kalimahnya yang cantik. Okey, betul. 2/2. Satu lagi? Yang kedua, isyarat Al-Quran berkaitan fakta sains bertepatan dengan kajian saintifik seperti kejadian makhluk berpasangan. Alhamdulillah, tepat, dapat 4/4. Ustaz yakin dapat A+ insya-Allah. Dan semua cara SPM yang lain juga kita kena buat yang terbaik untuk tahun ini sebab tahun terakhir KBSN. Kita buat yang sesuatu yang luar biasa, insya-Allah sejarah untuk Quran Sunnah. Okey, seterusnya untuk bahagian ini juga ingat setiap satu soalan besar mesti ada satu soalan kebat dan di sini ialah soalan C 3 Roman. Bila soalan ramalkan, ada stimulus dia iaitu gambar Al-Quran. Kita tahu itu ialah soalan kebat. Satu soalan besar, satu kebat. Jadi kat sini ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya tiada usaha daripada para sahabat untuk mengumpul dan membukukan Quran di atas. Hari ini kita akan dapat baca Quran dengan mudah kan Afiq, betul tak? Ya. Tetapi itulah dia pengorbanan ulama-ulama zaman dahulu. So kalau tidak dibukukan, apa akan berlaku kepada kita baca Quran? Pastinya kita akan salah baris, salah maksud, berlaku percanggahan, berlaku pergaulan dalam masyarakat. Sebab apa? Masing-masing kata dia yang betul. Jadi ramalkan tu apa juga jawapan yang sesuai dikira sebagai fakta. Okey, seterusnya ialah fokus ulum hadis. Okey, ulum hadis mesti kita fokus kepada pengertian istilah hadis dan ulum hadis. Jadi bila istilah, contoh Ustaz tanya sanad, apa maksud sanad? Siapa boleh jawab? Apa maksud sanad? Okey, Afika. Cepat Afika. Okey. Sanad maksudnya rangkaian perawi hadis. Okey, pandailah awak. Betul. Iaitu rangkaian perawi hadis. Okey, Tania. Okey, sahih. Okey, sanad, matan, isnad, hadis sahih, hasan, mutawatir, semua kena hafal. Semua kena ingat untuk kita periksa tu supaya dapat keputusan yang cemerlang, dapat jawab dengan tepatlah. Okey, sejarah hadis ulum hadis kena kuasai keseluruhan bidang ini. Hukum beramal kena ingat. Hadis marfu apa hukum beramal? Hadis mursal, hadis mauquf kena ingat semua sekali. Sunan sitah, bagaimana penulisan itu berlaku? Kemudian KBKK, kefahaman berkaitan bidang ini kena kuasai keseluruhan dan kebat sama fakta, huraian, dalil, rumusan. Itu fokus bila kita baju buku pada hari dan esok untuk bidang ulum al-hadis. InsyaAllah. Okey, boleh Rifat, sebab kita
memang kena cepat. Boleh. Supaya kita dapat pergi kepada macam-macam lagi. Ini contoh soalan untuk bidang ulum hadis. Iaitu pertama juga mesti takrif. Dia akan tanya, takrifkan istilah berikut. Satu roman, ulum hadis riwayah. Apa maksud ulum hadis riwayah? Okey, dua roman, hadis hasan li ghairihi. Okey, siapa boleh jawab? Satu roman. Siapa boleh jawab bidang ini? Ulum hadis. Okey. Halim, silakan Halim. Okey. Ilmu hadis riwayah sesuatu ilmu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus dari segi takrir, sifat, perkataan dan perbuatan. Okey, tahniah. Hebat Halim. Tahniah, okey. Jadi ingat bila riwayah, kita ingat senang je. Riwayah hidup. Daripada mula sampai dia meninggal dunia. Itu riwayah. Jadi senang kita nak ingatlah. Hadis hasan li ghairi. Siapa boleh tolong? Apa maksud hadis hasan li ghairihi? Siapa boleh jawab? Afika lagi. Silakan Afika. Saya suka hadis tak? Minta maaf Ustaz, saya conquer. Tak ada masalah. Tak apa, kita cuba. Lucky to be. Siapa yang cepat, dia dapat. Okey, cepat. Okey, cepat. So, hadis ni hadis dhaif yang bersederhana kedoaifannya, tapi disokong oleh hadis yang lebih kuat. Okey, tahniah. Betul. Hadis tu dhaif tapi disokong oleh hadis yang lain. So, dia jadi kuat. Itu namanya hadis hasan li ghairihi. Jadi hasan kerana ditolong oleh orang lain, Jadi kena ingat anak-anak sekalian, bila periksa tengok B1 roman, senaraikan. Tadi rakan-rakan dah beritahu, senaraikan fakta sahaja, tak perlu kepada huraian. Bila nyatakan dua faktor sama juga, nyatakan fakta sahaja, 1 markah. Okey, tak perlu kepada huraian. Dan yang C ialah kebat. Jadi kita kena ingat, satu soalan besar mesti ada 1 kebat sahaja. Okey, seterusnya akhlak Islam. Untuk bidang akhlak, pertama kena tahu pengertian istilah berkaitan adab. Okey, contoh, apakah dia konsep bernegara? Apakah dia konsep berfikir, berhias? Kalau pengertian, apakah maksud jual beli? Apakah maksud menziarahi jenazah? Jadi itu semua ialah pengertian yang kita kena hafal. Pengetahuan isi pelajaran. Kalau saya keseluruhan tadi sebut, akhlak mudah Afiq, tetapi tak boleh kita logik akal. Kita mesti jawab berdasarkan fakta dalam kita belajarlah. Okey, KBKK dan kebat sama juga. Okey, contoh soalan 5A1 roman, apakah hukum menjaga orang sakit? Okey, 2 roman, terangkan 2 adab menjaga orang sakit dari aspek ibadah. Yang Ustaz nak tekankan kat sini ialah pelajar kena kuasai kata kunci. Bila apakah, sebut je hukum. Wajib kita jaga orang yang sakit. Bila terangkan 2 adab, mesti apa? Fakta, huraian. Untuk dapatkan 4 markah. Senaraikan 4 adab menziarahi jenazah. Senaraikan, sebut saja 1, 2, 3, 4. Okey, dan C, nyatakan 2 akibat tidak mematuhi adab di tempat rekreasi. Nyatakan 2 adab, 2 akibat. Okey, pertama, kalau kita merosakkan tempat rekreasi, apa akan berlaku? Mencacatkan pemandangan, merugikan kerajaan. Sebab apa? Terpaksa membaik dan sebagainya. Jadi, nyatakan sahaja apakah dia akibatnya. Tak perlu kepada huraian. Okey, tamadun Islam pula. Bila tamadun Islam, kita tengok baik semula, kita kena memahami fokus pada tamadun Islam zaman Khalifah, iaitu pentadbiran, ekonomi dan sebagainya. Tamadun Islam zaman Bani Umayyah Abbasiyah, penyebaran Islam ada, ketenteraan ada, pendidikan ada, kena kuasai isi-isi dalam tajuk tersebut ataupun unit tersebut. Islam Nusantara, faktor kemunculan, faktor kejatuhan, iaitu Samudra Pasai ataupun Kerajaan Aceh ataupun Kerajaan Melaka. Dan tokoh imam 4 mazhab. Yang kita tahulah, Imam Ahmad ada, Imam Syafi'i ada, Imam dan sebagainya. Ada 4 imam. Okey, tokoh pemikir Islam. Siapa tokoh pemikir Islam? Anak murid, siapa yang boleh tolong jawab? Siapa tokoh pemikir Islam yang pernah kita belajar dalam kelas? Saya, Ustaz. Okey, siapa contohnya? Alif, okey. Contohnya Ibnu Taimiyah, Ustaz. Okey, tahniah. Betul. Imam Al-Ghazali itu semua tokoh pemikir Islam dan tokoh Islam seperti Ibnu Sina, Al-Khawarizmi dan sebagainya. Untuk tokoh ni mudah saja, Fiq, dan anak murid sekalian, iaitu kita kena hafal nama tokoh. Okey? Jangan nama panjang. Nama penuh dia siapa je? Nama penuh dia, nama betul dia, okey? Kemudian bidang ni bidang apa? Matematik, bidang kedoktoran, apa semua tu? Hafal bidang apa? Dan 2 buah kitab yang paling glamour yang dikarang oleh tokoh tersebut, macam Imam Ghazali, kitabnya Ihya Ulumuddin, okey, Ibnu Sina, okey, kitabnya Al-Qanun Fiqh. Itu semua yang memang pelajar kena tahu.
Okey, jadi itulah untuk penguasaan dalam bidang tamadun. Dalam bidang tamadun. Okey, contoh soalan. Okey, bidang tamadun. 6. Satu Roman, senaraikan dua kegiatan yang menjadi sumber ekonomi pada zaman Khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Khilafah Bani Umayyah dan Abbasiyah. Okey, jadi siapa boleh tolong jawab? 6A satu Roman, apakah sumber ekonomi kita pada zaman tersebut? Ada siapa boleh tolong jawab? Afikah lagi, silakan Afikah. Hebat Afikah. Sebab dia senaraikan dua markah senang Ustaz. Ya. Dia dua pun pendek Ustaz. Pertanian dan perdagangan. Tepat sekali. Okey, mudah. Sebab itu tamadun sebenarnya mudah boleh kita skor sebenarnya. Siapa yang berminat lah. So, terima kasih Afikah kerana dapat menjawab. Bila jelaskan dengan anak murid sekalian, jelaskan mesti fakta huraian. Tuliskan, sebutkan 1, 2. Terangkan fakta huraian. Itu kata kunci yang anak-anak kena kuasai untuk dapat markah yang penuh dalam peperiksaan. Okey, jadi tolong kuasai kata kunci supaya kita dapat markah yang tepat. Dan kalau tak yakin, kena buat apa Afiq? Tak yakin jawapan, kena buat apa? Tak yakin dengan jawapan? Ya. Tinggalkan dulu. Tinggalkan dulu. Betul juga. Nanti kita ada masa untuk kita betulkan. Dan yang paling tepat ialah tambah jawapan. Tambah jawapan. Yes, tambah jawapan. Maksudnya mungkin Afiq dah buat dulu. Tetapi ada yang kurang, tambah lagi supaya mungkin ada pilihan di situ. Baik. Jadi Ustaz harapkan untuk bidang tamadun ini ataupun saya berminat, boleh jawab. Tak ada masalah. Yang penting penanda akan tanda 4 semua sekali dan ambil 4 markah yang terbaik daripada 6. So tak ada masalah. Boleh jawab. Baik. Okey. Baik, seterusnya ialah kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu kebat kita mesti ada stimulus. Pertama stimulus iaitu ada gambar, ada ayat Quran, ada matan dan sebagainya. Dimulakan dengan ramalkan. Soalan minta rumusan, ada perkataan rumus, minta rumusan. Ada pernyataan bagi grafik, mungkin dibagi gambar raja, mungkin satit dan sebagainya. So, cara menjawab dicadangkan buat kotak. Tak wajib tapi boleh buat kotak. Kotak pertama fakta, kotak kedua huraian, dimulakan dengan kabus kerana agar bagi untuk supaya. Kemudian kotak ketiga ialah dalil, gunakan ayat Quran, potongan ataupun terjemahan ayat Quran, potongan hadis, maksud potongan hadis tersebut ataupun perumpamaan dalam bahasa Arab. Afiq, apa puan yang biasa awak dengar dan tahu? Puan bahasa Arab? Perumpamaan dalam bahasa Arab. Man jada wa jada. Betul. Siapa yang berusaha dia akan berjaya. Dia akan dapat, dia akan gaya. Okey, betul-betul. Itulah contoh. Tetapi tak boleh terjemahan Dia mesti dalam bahasa Arab. Seperti al-waqtu kasayif pun boleh juga, tak ada masalah. Dan satu lagi kotak ialah rumusan. Jadi dapat 4 markah dekat situ. Kita bagi contoh supaya anak-anak faham. Dia bagi satu pernyataan. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku yang telah menyimpang dari norma yang ada di masyarakat. So soalan dia, berdasarkan fakta tadi tu, cadangkan satu peranan ibu bapa bagi mengelakkan perkara tersebut berlaku. Apa cadangan supaya tak berlaku perkara tersebut? So mukadimahnya mesti ada, peranan ibu bapa ialah fakta, memberi didikan agama sejak dari kecil. Huraian, kerana didikan agama dapat menjadi peranti dalam kehidupan. Dalil dia. Okey. Qala Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Rumusannya, ibu bapa hendaklah memastikan anak-anak bersekolah agama agar anak-anak memahami batas pergaulan yang dimerakan dalam Islam. So, bila kebat, dia mesti ada fakta. Mesti ada huraian, mesti ada dalil, mesti ada rumusan. Jadi anak-anak pastikan itu asas. Dan rumusan mesti lengkaplah fakta huraian. Fakta huraian. Okey, seterusnya ialah contoh yang baik Afiq. Tengok dah berapa? 20/20. Itu markah penuh Afiq. Okey, mesti tengok buat 3 kolom. Satu kolom untuk soalan nombor berapa. Lepas tu soalan A, 1 Roman, 2 Roman, 3 Roman. Ada isi soalan. Kemudian hujung letakkan 2 markah. 4 markah, 4 markah. Mesti jawapan kita lengkap. Selangkan 2 di antara jawapan tersebut supaya senang dilihat oleh penanda. So kalau macam ni Ustaz pun senyum je, confirm 10/10. 2, 4, 4, 10. So belakang dia 2, 4, 4 juga 10. Sebab itulah anak-anak murid Ustaz yang terbaik insya-Allah mendapat A dalam
Quran dan As-Sunnah. Jadi contoh jawapan yang baik. Jadi Ustaz nak nanti anak murid semua satu Malaysia, macam mana jawapan yang keluar dalam periksaan itu nanti bila ditanduk oleh para penanda nanti, insya-Allah. Okey. Fokus bahagian B tadi tu apa yang kita kena ingat, fokus kepada 4 bidang yang boleh murid skor. Apa-apa bidang. Mungkin akhlak ya Fiq, mungkin pengajian Quran, pengajian hadis, ulum Quran, tak kisah. Yang penting 4. Kemudian baca dan hafal 2 fakta penting yang mudah kita hafal. Macam sekarang ialah hari ini, esok kita kena pulun betul-betul untuk kita memantapkan diri kita untuk periksa pada hari Isnin. Usaha sehabis baik, kurangkanlah apa-apa yang tak sepatutnya, baca buku betul-betul. Lepas tu solat hajat, minta pertolongan supaya dipermudahkan kita punya pembacaan kita, mudah ingat, mudah hafal dan sebagainya. Okey, baca Quran lah supaya kita tenang hati kita kan. Okey, jawab dengan baik dan elakkan kecuaian, tawakal dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang mudah-mudahanlah Ustaz doakan semua calon kita tahun ni meletup, dapat ramai dan rezeki kita sejarah insya-Allah dapat yang terbaik semua sekali. Okey. Akhir sekali sebelum kita tutup ni, pertama Ustaz nak ingatkan semua calon, pertama fahami soalan dengan betul. Ikut panduan markah yang diberikan. Jawapan berdasarkan ayat hadis yang diberikan sahaja. Bahasa mudah difahami, bahasa buku teks, tulisan jelas dan kemas. Ambil pen yang betul biru, pen yang betul hitam supaya clear. Okey, dia punya jawapan kita. Kemudian, jawapan satu soalan besar, satu helai. Tadi Ustaz kata pun macam contoh tadi kan. Satu muka surat berapa? 10 markah. Belakang 10 markah. Bersamaan 20 markah. So, bila 4 soalan, ada 4 helai bersamaan 80 markah. Okey, jangan jawab dalam bentuk karangan sebab apa? Akan melambatkan penandaan, akan menyusahkan penandaan. Jadi kita kena ingat jawapan kita bentuk bernombor 1 2 3 4. Jadi mudah nak dibaca, mudah kita nak tanda dan sebagainya. Jangan tertinggal anak soalan. Kira tadi kan kita kata letak markah kan? 2 4 4. Ada tertinggal tak? Tak, sebab 10. Belakang 10 20. Selamat kita. Dan juga susun ikut urutan nombor. Kadang-kadang pelajar dia nak jawab soalan nombor 5 dulu. Tapi kena ingat, bila soalan nombor 5, mesti helaian yang keempat. Sebab helaian pertama soalan 1. Helaian kedua soalan kedua. Helaian ketiga soalan ketiga. Dan helaian keempat soalan yang terakhir sekali lah. Mungkin 5, mungkin 6 dan sebagainya. Jadi kena ingat susunan tersebutlah. Sebab penanda, dia akan tanda soalan 1 dulu. Kan? Jadi bila ada soalan 5, alamak pening penanda. Betul tak? Jadi kita kena memudahkan penandaan supaya mendapat markah yang baik dan kita mendapat kesan yang cemerlang dalam SPM 2020. Itu dia Ustaz Nazom. Baiklah, sebenarnya dah lengkap dah segala pesanan daripada Ustaz. Lakukan solat hajat, jangan lupa untuk baca Quran dan untuk cuba sehabis baik usaha pada sangat-sangat akhir ni. Betul. Esok Ahad, kemudian hari Isnin merupakan hari nanti pukul 2 dan pagi tu ialah matematik. Cikgu Azmah tadi kan. Jadi kita kena baca hari ni pulun, hari Ahad pulun. Lepas tu hari Isnin tu tawakal untuk kita periksa saja sebab tak ada masa nak baca buku lagi. Ya, betul. Jadi insya-Allah supaya apa saja bantuan dan juga latih tubi pada hari ini pecutan akhir sama-sama kita buat bersama dengan pelajar-pelajar daripada SMK Agama Segamat dapat membantu kawan-kawan kita calon-calon SPM di luar sana yang mengambil subjek pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah supaya dapat memantapkan lagi dan insya-Allah supaya apa saja tips panduan yang ditunjukkan oleh Ustaz Nazom baru saja tadi dapat memberikan bantuan dan juga manfaat kepada anda semua untuk memperolehi keputusan cemerlang terutamanya untuk subjek ini. Insya-Allah. Terima kasih Ustaz Nazom. Sama-sama. Terima kasih juga kepada pelajar-pelajar Denny, Afika, Halim, Izzy, Fikri, Warisha, terutamanya Afika lah. Tak apa, banyak bantuan daripada memang Afika. Dia pelajar terbaik. Insya-Allah straight A. Saya doakan semua ni semua straight A. Insya-Allah. Kita cuba yang terbaik. Baik. Jadi itu saja untuk kali ini, tapi jangan ke mana-mana kerana selepas ini anda akan bersama dengan saya lagi dan juga Wani Khairi untuk slot kaunseling bagi tips kekalkan momentum peperiksaan. Jadi tadi kita dah bertukus lumus study macam-macam dan kali ini kita akan bagi juga tips untuk kekalkan momentum peperiksaan. Kalau nak tahu apakah itu, nantikan sebentar nanti semuanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Asy'ari bin Osman, bapa kepada Syamil Fikri bin Asy'ari,
pelajar SMK Segamat ingin mengucapkan selamat menghadapi peperiksaan kepada semua calon SPM 2020-2021. Saya mendoakan agar anak-anak semua berjaya dalam peperiksaan ini dengan memperoleh keputusan straight A+ dalam setiap mata pelajaran yang diambil, khususnya mata pelajaran pendidikan Al-Quran As-Sunnah yang akan diduduki pada hari Isnin jam 2 petang ini. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil bin Husin, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Segamat, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM di tanah air, khususnya kepada anak-anak didik saya di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Segamat. Jaga diri anda, jaga kesihatan anda, jaga pergaulan anda. Semoga kita semua selamat untuk menghadapi peperiksaan, seterusnya menghasilkan output yang cemerlang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.